Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid tahun 5. Jadi untuk video kali ini, cikgu akan membincangkan tentang pendaraban pecahan yang melibatkan pecahan wajar dan nombor bercampur. Tapi sebelum itu, jika anda masih lagi tidak menonton video cikgu sebelum ini, cikgu ada sediakan link di bawah dan kamu boleh berbuat demikian selepas ini. Jadi mari kita teruskan dengan pembincangan kita. Baiklah murid-murid, untuk contoh kita yang pertama pada hari ini, 5/9 darab 3/8. Okey, jadi kita perhatikan 5/9 adalah nombor pecahan wajar dan 3/8 juga pecahan wajar. Okey, jadi langkah pertama kita salin semula 5/9 darab 3/8. Okey, dan jika dilihat pada contoh sekitar pada video yang lepas, cikgu ada kongsikan teknik penghapusan. Okey, jadi macam mana kita gunakan teknik penghapusan? Kita andaikan A per B darab B per A. Okey. Jadi kita nak hapuskan, kita lihat pada A dan A. Di sini A dan A 5 dan 8. Jadi ada tak satu sifir yang mana ada 5 dan 8 sebagai jawapan? Cuba fikirkan. Jadi tak ada ya. Kalau jika tak ada, kita tak boleh hapuskan. Jadi kita tengok lihat pada B dan B. Jadi 3 dan 9 ya, 3 dan 9. Jadi kita cuba perhatikan, ada tak sifir yang ada 3 dan 9 sebagai jawapan. Okey. Jadi ada ya sifir 3. Okey, jadi kalau sifir 3 bermakna kita boleh masukkan dengan sifir 3. Jadi 9 boleh bahagikan dengan 3 dan 3 boleh bahagikan dengan 3. Jadi 9 bahagi 3 bahagi 3 dapat jawapan 1 dan 9 bahagi 3 dapat jawapan 3. Okay, jadi kita terus tulis semula sama juga dengan 5/3 darab 1/8. Okey, dan kita darablah macam biasa, pengangka darab dengan pengangka, 5 darab 1/3 darab 8, dan jawapannya ialah 5/24. Okey, dan pastikan jawapan tu dalam bentuk pecahan wajar. Dan jika lihat di sini, jawapannya dalam bentuk pecahan wajar. Okey, jadi kita teruskan dengan contoh kita yang kedua. Baiklah murid-murid, contoh kita yang kedua ialah 5/8 darab 2/5. Okey, jadi kita perhatikan 5/8 adalah nombor pecahan wajar dan 2/5 pun pecahan wajar. Jadi dan kita salin semula 5/8 darab 2/5 dan cuba kita gunakan teknik penghapusan. A per B darab B per A. Okey, kita lihat kepada A dan A. Jadi 5 dan 5. Okey, jadi ada tak boleh tak dihapuskan? Ya boleh ya. Yang kita gunakan sifir 5. Dan kemudian okey, kita bahagikan dengan 5 5 bahagi 5 dan 5 bahagi 5. Okey, jadi 5 bahagi 5 kita hapuskan menjadi 1. 5 bahagi 5 pun kita hapuskan menjadi 1. Dan kemudian kita lihat kepada 2 dan 8. 8 dan 2. Ada tak mana-mana sifir yang 2 dan 8 menjadi jawapan dalam sifir tersebut? Okey, jadi perhatikan sifir 2. Ya, sifir 2 kita boleh hapuskannya. Maksudnya 2 bahagi 2 dan 8 bahagi 2. Jadi 2 bahagi 2 akan dapat jawapan 1. 8 bahagi 2 akan dapat jawapan 4. Jadi kita buat tanda sama dengan dan salin semula. Jadi yang tinggal adalah 1/4 darab dengan 1/1. Okey, jadi 1 darab 1 dan 4 darab 1. Jawapannya ialah 1/4. Dan kita perhatikan dalam bentuk nombor dalam bentuk pecahan wajar. Dan inilah jawapan akhir dia. Okey, kita teruskan dengan contoh kita yang ketiga. Baiklah, untuk contoh kita yang ketiga pada hari ini, 2/1/6 darabkan dengan 3/5. Okey, jika kita perhatikan 2/1/6 ialah nombor bercampur dan 3/5 ialah pecahan wajar. Okey, seperti yang cikgu kongsikan sebelum ini, bila kita berhadapan dengan nombor bercampur, kita harus jadikan dia ataupun terus tukarkan dia menjadi pecahan tak wajar dahulu sebelum kita melakukan operasi pendaraban. Jadi di sini 2/1/6 kita nak tukarkan pada pecahan tak wajar, mudah saja. 2 darabkan dengan 6
tambahkan dengan 1. Ya. Okey, di sini cikgu kita akan lakukan bersama-sama. Jadi 2 darab 6 tambah 1. Okey, per 6 juga Jika ni 6, nombor sama juga. Ini pun jadi 6. Ya. Dan jawapannya ialah 13 per 6. Okey, bermakna 2 1 per 6 ni kita dah tak guna dah. Kita gunakan 13 per 6. Ya. Jadi kita buat tanda sama dengan, kita gantikan 13 per 6 darab 3 per 5. Okey. Jadi kita lihat sama ada boleh tak dimansuhkan A per B darab B per A. Okey. Jadi A dan A, okay, kita perhatikan 13 dan 5 tidak boleh dimasukkan. Kita perhatikan pula 3 dan 6. Okey, 3 6 boleh dimasukkan dengan menggunakan sifir 3. Ya, jadi 3 bahagi 3 akan dapat 1 dan 6 bahagi 3 akan dapat jawapannya 2. Jadi kita salin semula 13 per 2 darab 1 per 5. Okey, dan kemudian kita darablah pengangka dan pengangka, penyebut dan penyebut. 13 darab 1, 2 darabkan dengan 5. Okey. Terus sekali lagi, 13 darab 1, 13. 2 darab 5, 10. Okey, jadi kita perhatikan di sini, ya. Di sini jawapannya adalah pecahan tak wajar. Okey, jadi kita seperti yang cikgu dah bagi tahu pada sesi kita yang selepas, jangan tinggalkan jawapan dalam bentuk pecahan tak wajar. Ya, macam mana kita tahu pecahan ini pecahan tak wajar? Senang saja. Bila pengangka lebih besar daripada penyebut, itu adalah pecahan tak wajar. Ya. Okey. Jadi ini dinamakan pecahan tak wajar. Jadi bila kita jumpa dengan pecahan tak wajar, kita haruslah melakukan operasi bahagi, ya, bahagi. Okey. Jadi sambung juga dengan 13 bahagi 10, ya, 13 bahagi 10. Okey. 13 bahagi 10. Okey, maknanya kita kena tahu sifir 10 lah. Okey, 13 bagi 10 yang paling hampir lah 1 lah, ya. Sebab 1 darab 10 10. Jadi kalau 2 darab 10 dah jadi 20. 20 dah terlalu besar, tak boleh kita boleh 20, jadi kita ambillah 10. Jadi atas ni kita letak 1. 1 darab 10 10. Dan kemudian kita tolakkan akan dapat jawapan 3. Ni sifar, sifar. Okey, jadi bagaimana kita susun menjadi nombor bercampur? Okey, cikgu kongsikan teknik ini, ya. 1 ni kita letak A, 3 ni jadikan dia B, dan 10 ni jadikan dia C. Okey, jadi dalam huruf kita tulis nombor apa dahulu? Okay, huruf apa dahulu? Kita mesti tulis huruf A dahulu kan? Jadi 1 dahulu, kemudian yang kedua huruf B. Jadi B 3 dan yang akhir C. 1 3 per 10. Okey, boleh faham, ya? Okey, jadi kita teruskan dengan contoh kita yang keempat. Baiklah, contoh kita yang keempat pada hari ini, 4 per 7 darab 4 1 per 2. Okay, jadi 4 per 7 ialah pecahan wajar dan 4 1 per 2 ialah pecahan nombor bercampur. Jadi seperti contoh sebelum ini, kita harus tukarkan nombor bercampur menjadi pecahan tak wajar. Jadi 4 darab 2 tambah 1. 4 darab 2 tambah 1 per dengan 2. Jadi 4 darab 2 8 tambah 1 9 per 2. Okey. Dan kita gantikan 9 per 2 kepada 4 1 per 2. Jadi sama dengan 4 per 7 darab 9 per 2. Okey, dan kita perhatikan sama ada dia boleh dimansuhkan ataupun tidak. A per B darab B per A. Jadi kita lihat kepada A dan A. Jadi 4 dan 2. Ini 4 dan 2 boleh dimasukkan atau tidak? Boleh dimasukkan dengan menggunakan sifir 2. Bermakna 4 bahagi 2 akan dapat 2 dan 2 bahagi 2 akan dapat 1. Jadi kita seterusnya kita perhatikan 9 dan 7. Boleh tak dimasukkan?
Ada tak satu sifir yang mana 9 dan 7 jadi jawapan dalam sifir tu? Tak ada ya, tak ada. Jadi tak boleh dimasukkan. Jadi yang tinggal ialah 2 per 7 darab 9 per 1. Jadi pengangka darab pengangka 2 darab 9 per dengan 7 darab 1. Jadi yang tinggal 18 per 7. Dan macam biasa, ini adalah pecahan tak wajar. Jadi kita tidak boleh jadikan dia sebagai jawapan akhir. Jadi kita kena buat operasi. Kita harus buat operasi bahagi. Ini 18 bahagikan dengan 7. Jadi 18 bahagikan dengan 7. Ya. Okey. Cuba kita tengok sifir 7. 1 darab 7. 7. 2 darab 7. 14. 3 darab 7. 21. Jadi kita ambil yang paling hampir dengan 18. 21 tak boleh sebab lagi besar, kita tak boleh tolak. Jadi yang paling hampir ialah 14. Maksudnya di atas ni kita tuliskan nombor 2. Jadi 7 darab 2 14. Kita tolakkan 8 darab 4 4. Dan 1 darab 1 sifar. Dan kita susun semula. Jadi tuliskan ini A, ini B dan ini C. Okey, jadi kita susun menjadi nombor bercampur. A 2, B 4, C 7. Jadi jawapan ni ialah 2 4 per 7. Baik, kita teruskan dengan contoh kita yang kelima. Baiklah murid-murid, contoh kita yang kelima untuk hari ini. 2 4 per 7 darab 3 1 per 9. Cuba kita perhatikan, kedua-duanya adalah nombor bercampur. Jadi kita harus tukarkan kedua-dua nombor dahulu menjadi pecahan tak wajar. Jadi 2 4 per 7. Jadi 2 darab 7 tambah 4. 2 darab 7 tambah 4 per dengan 7. Jadi 2 darab 7 14. 14 tambah 4 18 per 7. Kemudian 3 1 per 9. Jadi 3 darab 9 tambah 1. 3 darab 9 tambah 1 per dengan 9. Jadi 3 darab 9 27 tambah 1 28. 28 per 9. Kemudian kita gantikan kedua-dua nombor ni di atas. Okay, kita tulis semula. Okay. Jadi 2 4 per 7 kita dah tukarkan menjadi 18 per 7 darab 3 1 per 9 kita tukarkan kepada 28 per 9. Okay. Dan kita lihat sama ada dia boleh dimasukkan atau tidak. A per B darab B per A. Okay, jadi kita lihat A dan A, jadi 18 dan 9. Okay, 18 dan 9 boleh tak dimasukkan? Cuba perhatikan, ada tak mana-mana sifir yang 18 dan 9 ataupun 9 dan 18 adalah jawapan kepada sifir tersebut? Ada ya, sifir apa? Sifir 9. Jadi maksudnya 18 boleh dibahagikan dengan 9 dan 9 pun boleh dibahagikan dengan 9. Jadi 9 bagi 9 dapat dah 1 dan 18 bagi 9 dapatlah 2. Dan kemudian kita lihat kepada B dan B ya. Maksudnya lihat kepada 7 dan 28. Boleh tak dimasukkan dengan apa-apa sifir? Boleh tak? Boleh ya, dengan sifir 7 ya, dengan sifir 7. Jadi 7 bahagi 7 dan 28 bahagi 7. Jadi 7 bagi 7 1 dan 28 bagi 7 4. Bermakna tulis semula apa yang tinggal, 2 per 1 darab 4 per 1. Jadi 2 darab 4 per dengan 1 darab 1. Jadi 2 darab 4 sama dengan 8 per 1. Okay, jadi 8 per 1 kita boleh tulis semula sebagai 8 sahaja ya. 8 per 1 tu maksudnya 8 bahagi 1. Jadi 8 bagi 1 jawapannya ialah 8 sahaja ya. Kita boleh tulis sebagai, ringkaskan menjadi 8 sahaja.
Okey. Boleh faham ya murid-murid? Okey, kita akan teruskan dengan contoh kita yang terakhir, iaitu contoh kita yang ke-6. Baiklah murid-murid, contoh kita yang ke-6 untuk hari ini, 21/7 darab 49/10, sama seperti contoh kita yang ke-5. Jadi kita harus tukarkan kedua-dua nombor bercampur ini menjadi pecahan tak wajar. 21/7. Jadi 2 darab 7 tambah 1 per dengan 7 akan dapat 15/7. Yang kedua 4 9/10. 4 darab 10 tambah 9, jadi 4 darab 10 tambah 9 per dengan 10. Jadi dapat 49/10, dan gantikan nilai tersebut pada ayat matematik di atas. 15/7 darab 49/10. Okey, dan kita lihat sama ada dia boleh dimasukkan ataupun tidak. Jadi lihat kepada A dan B, 15 dan 10. Okey, 15 10 kita boleh masukkan dengan sifir 5 ya. Maksudnya 15 bahagikan dengan 5 dan 10 bahagikan dengan 5. Jadi 15 bahagi 5 dapatlah 3, dan 10 bagi 5 dapatlah 2. Dan kemudian kita lihat kepada B dan B. Maksudnya lihat kepada 7 dan 49. Boleh tak dimasukkan? Boleh ya, dengan sifir 7. Maknanya 7 bahagi 7 dan 49 bahagi 7. Jadi 7 bagi 7 1, 49 bagi 7 7. Jadi jawapan ni adalah 3/1 darab 7/2. Okey, jadi kita darablah pengangka dan pengangka. 3 darab 7, penyebut dan penyebut 1 darab 2. Okey. Dan 7 darab 3 darab 7 dapatlah jawapan dia 21/2. Okey, dan seperti biasa bila anda berhadapan dengan nombor pecahan tak wajar, jangan risau, cuma bahagikan 21 bahagikan dengan 2. Okey, cikgu buat di sini ya. 21 bahagikan dengan 2. Okey, jadi kita bahagi macam biasa. 2 bahagi 2 1. 1 darab 2 2. Kita tolakkan 2 darab 2 sifar. Okey, dan kemudian kita turunkan 1. Jadi 1 bahagi 2 boleh tak? Tak boleh ya. Jadi kalau tak boleh, kita letakkan kosong ataupun sifar ya. Sifar dan sifar di bawah. Jadi 1 tolak sifar ialah 1, dan kemudian kita susun semula dalam bentuk nombor bercampur A, B dan C. Jadi nombor bercampur ni adalah 10 1/2. Okey. Baiklah, sebagai latihan pengukuhan kita pada hari ini, pada sesi ini. Okey, cikgu ada sediakan 2 bentuk. Yang pertama sekali adalah bentuk interaktif. Cikgu hasilkan di TeacherMate. Dan kemudian yang kedua, cikgu nak kamu semua buka buku teks matematik muka surat 69 ya, muka surat 69, buku matematik tahun 5 lah. Dan untuk latihan ni sila buat dalam buku matematik 1 ya. Muka surat 69, cuba lihat latihan ini dan cikgu dah tandakan. Okey, jadi cikgu nak kamu buat soalan nombor 2, selesaikan, dan soalan yang terlibat ialah E, F, G, H, I, J, K, L. Ya. Dan setelah kamu semua siap dalam buku matematik 1, cikgu nak kamu semua tangkap gambar ataupun screenshot dan hantar kepada pautan yang cikgu akan ada sertakan di bawah. Ya. Jadi cikgu ulang balik ya. Ada 2 jenis ya. Satu dalam bentuk TeacherMate dan satu dalam bentuk latihan dalam buku tulis. Kedua-duanya cikgu ada bagi pautannya di bawah. Jadi buatlah latihan tersebut
sebab minggu depan dah cuti sekolah, kamu ada masa yang panjang. Baiklah, itu saja sesi kita kali ini. Jadi cikgu harap kepada murid-murid dapatlah tonton video cikgu, ya, tolong jangan skip, tonton sampai habis, dan kemudian tolong buat latihan cikgu berikan, dan kemudian hantarlah kepada cikgu untuk cikgu semak. Okey, jadi akhir kata daripada cikgu, jika anda kali ini kali pertama anda berjumpa dengan channel cikgu hargai jika anda dapat klik pada butang like dan juga butang subscribe di bawah ini, dan juga sekiranya anda rasakan video ini bermanfaat untuk dikongsikan bersama rakan-rakan yang lain, sila klik butang share. Jadi itu saja daripada cikgu. Kita berjumpa, insyaAllah kita berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Selamat belajar, teruskan bersemangat sepanjang di PKP ini, dan cikgu akan sentiasa membantu kamu. Jadi itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.